saya bacakan surat tunjuk sebab dan pergantungan Encik Zia PYM bertarikh 11 September 2015 yang mengandungi dakwaan tersebut iaitu 1. Pihak pengurusan syarikat telah diserahkan dengan sesalinan saman nomor MS163IS 17815 bertarikh 17 Ogos 2015 daripada Mahkamah Seksyen Klang saman tersebut oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor JANS. Melalui saman tersebut, pihak syarikat kini didakwa dan dituduh dengan 3 pertuduhan yang mana jika didapati bersalah, pihak syarikat boleh didenda sebanyak Rm100,000 maksimum dan atau penjara untuk satu tempoh tidak melebihi 5 tahun bagi setiap satunya. Kedua, pihak syarikat juga dimaklumkan bahawa saman tersebut adalah lanjutan daripada keingkaran mematuhi satu notis bertarikh 28 Januari 2015 yang dikeluarkan JANS yang terlebih dahulu diserahkan kepada pihak syarikat pada bulan Januari yang lepas. Ketiga, melalui semakan dan siasatan dalam syarikat, perkara ini atau notis tersebut telah diterima atau tidak diketahui oleh anda selaku eksekutif maintenance yang bertugas di bahagian telah gagal untuk memaklumkan atau merujuk perkara ini kepada pihak pengurusan tinggi atau pengarah urusan untuk setiap waktu yang material bagi tujuan nasihat dan tindakan susulan untuk mematuhi kehendak notis tersebut yang mana kesan keingkaran tersebut menyebabkan pihak syarikat kini disaman oleh pihak JANS. Seterusnya, saya bacakan surat daripada Encik Zia yang telah menjawab surat tunjuk sebab tersebut melalui surat beliau terakhir 14 September 2015 iaitu: pertama, untuk memaklumkan pihak tuan, notis dan surat daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor JANS diterima oleh pihak pengurus Ayamas Food Corporation Sendirian Berhad pada ketika itu diketuai oleh Dr. Koy Eng Tiong selaku Presiden dan Le Cheng Fo selaku Timbalan Pengurus Besar Operasi dan Maintenance. Kedua, pada 21 Januari 2015, ketika JANS datang ke premis, pihak pengurusan Dr. Koy Eng Tiong dan Le Cheng Fo mengetahui perkara tersebut. Segala tindakan susulan yang dilakukan adalah di atas arahan pihak pengurusan syarikat pada masa itu. Berikut adalah tindakan susulan yang diambil: membaki 2 unit pam dengan kadar segera dan gambar sebelum dan selepas dihantar melalui email kepada Encik Zafani Yaakob bertarikh 21 Januari 2015. Membina tepo konkrit bagi menghalang air kotor ke longkang aliran air hujan. Memasang submersible pam bagi mengepam air ke pam pit utama. Memasang jaring lapisan bagi menghalang objek-objek besar memasuki pam pit yang boleh menyebabkan pam tersumbat dan rosak. Menambah kuantiti pam dan motor supaya digunakan ketika pam dan motor rosak. Keempat, segala balasan surat dan notis JANS dilakukan oleh pihak pengurusan syarikat pada ketika itu ialah Li Chiang Fong yang diketuai oleh Dr. Koy Eng Teng yang mana sepatutnya memaklumkan perkara ini kepada pihak pengurusan tinggi selaku eksekutif maintenance. Di bagian maintenance-nya, saya telah memaklumkan segala nasihat dan tindakan susulan mengikut arahan pihak pengurusan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dan bukti yang dikemukakan. Siasatan dalaman berehat dalam masa 10 minit untuk membuat keputusan akhir. Baiklah, dengan ini pihak tertuduh iaitu Encik Zia akan diserahkan satu notis siasatan dalaman yang mengandungi 5 pertuduhan iaitu telah cuai atau gagal dalam menjalankan tugas selaku eksekutif bagian maintenance yang mahir, berpengalaman dan yang ditugaskan untuk mentadbir, mengawal, membuat pembaikan, melapor dan hal-hal ketidakpatuhan yang berlaku di bagian pam rawatan air atau pelepasan influen yang mana menyebabkan pam tersebut gagal berfungsi secara menyebabkan pihak JANS memberikan notis pembentukan dan kemudiannya menyaman pihak syarikat. Kedua, telah cuai atau gagal dalam menjalankan tugas kamu selaku eksekutif bagian maintenance untuk mematuhi notis-notis bertarikh 29 Januari 2015 dan 27 Februari 2015 dengan memberikan makluman balas dan tindakan pembetulan yang perlu dijawab dalam tempoh 2 minggu seperti yang diarahkan. Ketiga,
Telah pada setiap masa yang material cuai atau gagal untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi syarikat berkenaan ke semua surat-surat atau notis bertarikh 28 Januari 2015, 27 Februari 2015 dan 4 Mac 2015 yang diterima oleh kamu daripada JANS walaupun kamu mengetahui dan sedia maklum akan implikasi dan kesan akibat ketidakpatuhan notis-notis tersebut. Keempat, telah pada setiap masa yang material cuai atau gagal memaklumkan, menasihatkan atau menjelaskan secara terperinci kepada pihak pengurusan tertinggi syarikat akan kandungan-kandungan atau notis bertarikh 28 Januari 2015, 20 Februari 2015 dan 4 Mac 2015 yang diterima daripada JANS walaupun kamu berpengetahuan dan sedia maklum akan implikasi dan kesan akibat ketidakpatuhan notis-notis tersebut. Kelima, pada hari tersebut, pada setiap waktu yang material kamu telah cuai atau gagal untuk mendedahkan secara terus kepada Encik Muhammad Izham Abdul Rani dan Encik Muhammad Rizal Ismail selaku pemangku ketua Ayamas Food Corporation Sendirian Berhad akan notis-notis JANS yang telah diterima oleh kamu dan juga siasatan yang telah dijalankan oleh pihak JANS sehinggalah pihak syarikat menerima saman daripada JANS kira-kira pada awal September 2015. Persidangan akan diteruskan. Setelah melakukan perbincangan, pihak panel sebulat suara menyatakan bahawa pihak tertuduh didapati bersalah untuk satu pertuduhan sahaja, iaitu pertuduhan nombor 5, manakala beliau tidak didapati bersalah terhadap pertuduhan nombor 1 hingga nombor 4 dengan rasional. Lantaran daripada itu, pihak syarikat memecat pihak yang menuntut melalui surat yang bertarikh 20 hari bulan Oktober 2015 dan gaji terakhir pihak yang menuntut adalah sebanyak ringgit Malaysia 4,255. Izinkan saya bertanya soalan kepada saksi Encik Muhammad Zia bin Rosli. Baiklah, saya izinkan. Sebelum itu, saya ingin memberi sedikit latar belakang mengenai saksi. Saksi adalah Encik Aiman bin Kamil, seorang kaki tangan yang bekerja di syarikat Ayamas Food Corporation Sendirian Berhad. Baiklah, saya teruskan dengan soalan saya. Encik Aiman bin Kamil, adakah anda mengetahui bahawa wujud pembagian kerja dalam syarikat ini? Ya, saya mengetahuinya kerana setiap kilang syarikat mempunyai kaki tangan tersendiri. Soalan saya seterusnya, adakah pihak yang tertuduh mempunyai tanggungjawab ke atas PAM di kilang pemprosesan utama? Tidak, pihak yang tertuduh hanya bertanggungjawab dalam menjaga loji rawatan air sisa sahaja. Itu saja soalan saya setakat ini. Terima kasih Encik Aiman bin Kamil. Diminta pihak pendakwa untuk bertanya soalan kepada saksi. Baiklah, Encik Aiman bin Kamil, apakah hubungan anda dengan pihak yang tertuduh? Hubungan saya dengan pihak yang tertuduh adalah sebagai rakan sekerja. Adakah hubungan anda dengan pihak yang tertuduh sangat rapat sehingga beliau menceritakan masalah pribadinya? Saya bantah Tuan Pengerusi, pertanyaan pihak pendakwa seolah-olah mengkaitkan kehidupan pribadi dan... Bantahan diterima. Sekian, itu sahaja soalan daripada saya. Seterusnya, pihak panel akan membenarkan sekiranya pihak pembela ingin menyatakan soalan buat kali kedua kepada saksi. Tidak ada, Tuan. Sekiranya tidak ada sebarang soalan lagi, diminta Encik Aiman Kamil untuk beredar dari kandang. Tuan, izinkan saya memanggil saksi pertama bagi pihak kami. Seterusnya diminta Encik Muhammad Amirul Rashid bin Ahmad untuk tampil ke hadapan. Baca. Sesungguhnya, saya akan bercakap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Saksi adalah bernama Muhammad Amirul Rashid bin Ahmad, iaitu seorang kaki tangan yang bekerja di syarikat Ayamas Food Corporation Sendirian Berhad. Baiklah, saya akan memulakan pertanyaan kepada saksi. Adakah anda berada bersama yang tertuduh semasa pemeriksaan JAS-NS pada 21 Januari 2015 lalu? Ya, saya ada bersama dengan tertuduh. Di manakah anda ketika itu? Saya dan pihak yang tertuduh berada di kawasan loji rawatan air sisa. Apakah yang anda lakukan ketika itu? Saya dan pihak yang tertuduh sedang mencari puncak air keluar ke permukaan longkang
dan mengetahui bahawa ia adalah berpunca daripada pam-pam disumpit tidak berfungsi. Baiklah, terima kasih Encik Muhammad Amirul Rashid. Sekian itu sahaja soalan saya. Seterusnya dipersilakan kepada pihak pembela untuk bertanyakan soalan kepada saksi. Terima kasih. Baiklah, adakah anda Muhammad Amirul Rashid bin Ahmad bersetuju bahawa sekiranya pam kilang pemprosesan utama rosak, air tidak akan masuk ke loji rawatan air sisa dan bahawa air yang keluar daripada kilang pemprosesan utama adalah air yang belum dirawat? Ya, saya bersetuju. Siapakah kaki tangan yang bertanggungjawab ke atas kilang pemprosesan utama? Kaki tangan yang bertanggungjawab ke atas kilang pemprosesan utama adalah Encik Azmal Zainal. Seterusnya, pihak panel akan membenarkan sekiranya pihak pendakwa ingin bertanyakan soalan kepada saksi. Tidak ada, Tuan. Sekiranya tidak ada sebarang soalan lagi, maka diminta Encik Muhammad Amirul Rashid bin Ahmad untuk beredar. Tuan, izinkan saya memanggil saksi keempat bagi pihak kami. Diminta prapakar anak lelaki Viapuri untuk tampil ke hadapan. Baca, sesungguhnya saya akan bercakap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Sesungguhnya, saya akan bercakap benar, tidak apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Saksi keempat dari pihak kami adalah Encik Parapaka anak lelaki Yapuri, iaitu seorang pekerja Jabatan Penyelenggaraan. Baiklah, saya ingin bertanyakan soalan kepada Encik Parapaka anak lelaki Yapuri. Encik, adakah anda bertugas di dalam syarikat semasa pemeriksaan dilaksanakan oleh pihak JASNS? Ya, Baik, adakah anda tahu dan sedar berkenaan masalah air influen yang mengalir ke longkang pihak syarikat semasa pemeriksaan dijalankan oleh pihak JASNS? ya, saya mengetahuinya. Encik Prapaka, benarkah anda melihat sendiri bahawa pihak pegawai JASNS mengambil sampel air influen di longkang berkenaan? Ya benar, saya ada melihatnya. Siapakah yang dicari oleh pegawai JASNS berkenaan air influen yang mengalir ke longkang tersebut sehingga menyebabkan ia ketidakselesaan kepada orang di sekitar? Berkenaan hal itu saya kurang pasti kerana setakat yang saya tahu, Encik Zia hanya diminta untuk mengendalikan paip yang bocor selepas menerima arahan daripada pihak jabatan. Baiklah, terima kasih atas jawapan tersebut. Dengan itu, dapatlah dilihat bahawa pihak yang tertuduh adalah orang yang bertanggungjawab akan hal ini. Seterusnya, dipersilakan kepada pihak pembela untuk bertanyakan soalan kepada saksi. Dan untuk apa-apa kerosakan pampit bukan tugas Encik Zia, kerana tugas Encik Zia adalah untuk menjaga wastewater treatment plant. Setuju. Dengan ini, dapatlah dilihat bahawa keterangan prapakar anak lelaki Viapuri menunjukkan beliau telah bersetuju dalam PYM tidak bertanggungjawab untuk penyelenggaraan syarikat, tetapi hanya untuk loji rawatan air sisa dengan mengatakan bahawa tiap-tiap pembahagian kilang mempunyai pegawai-pegawai penyelenggaraan masing-masing. Seterusnya, pihak panel akan membenarkan sekiranya pihak pendakwa ingin bertanyakan soalan lain kepada saksi. Tidak ada, Tuan. Sekiranya tidak ada sebarang soalan lagi, diminta Encik Prapakar anak lelaki Viapuri untuk beredar dari kandang. Tuan, izinkan saya memanggil saksi kelima bagi pihak kami. Diminta Encik Zafani bin Yaakob untuk tampil ke hadapan. Baca, sesungguhnya saya akan bercakap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Sesungguhnya, saya akan bercakap benar, tidak apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Saksi adalah bernama Encik Zafani bin Yaakob, iaitu seorang pegawai Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor. Baiklah, soalan saya yang pertama, adakah anda melihat bahawa air influen yang keluar tidak masuk ke dalam loji rawatan air sisa semasa pemeriksaan dijalankan? Ya, ada. Soalan saya yang kedua, adakah anda mengambil sampel air influen di longkang pada hari tersebut? Saya mengambil sampel tersebut adalah kerana untuk memeriksa sama ada air influen tersebut mengikuti piawai yang dibenarkan oleh Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 maupun tidak. Apakah hasil keputusan sampel air influen yang diambil daripada longkang tersebut?
Hasil keputusan mendapati bahawa air efluent tidak mengikuti piawai yang dibenarkan oleh Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Terima kasih Encik Zafani bin Yaakob. Sekian, itu sahaja soalan daripada saya. Baiklah, diminta pihak pembela untuk bertanyakan soalan kepada saksi. Terima kasih pihak panel. Baiklah, Encik Zafani, semasa pemeriksaan yang dijalankan di kilang Ayamas pada 21 Januari 2015, air influen yang keluar pada hari itu tidak masuk ke dalam kilang wastewater treatment plant. Betul. Mengikut file report di COB muka surat 1, apakah itu IETS? Wastewater Treatment Plant. Bila Encik mendapat sampel itu adalah air yang tidak dirawat. Setuju? Setuju. Jadi, isu pada hari itu tidak masalah dengan wastewater treatment plant, tetapi isu pump subpit. Ya, cuma pump pit itu adalah sebahagian daripada itu. Dan kerana pump pit itu tidak berfungsi, air influen yang keluar tidak masuk ke dalam wastewater treatment plant. Ya, betul. Terima kasih Encik Zafani bin Yaakob. Itu sahaja soalan saya. Sekiranya tidak ada sebarang soalan lagi, maka diminta Encik Zafani bin Yaakob untuk beredar. Seterusnya, diminta saksi ke-6 dan terakhir dari pihak pendakwa untuk tampil ke hadapan. Baca, sesungguhnya saya akan bercakap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Sesungguhnya, saya akan bercakap benar, tiada apa-apa yang tidak benar, melainkan benar belaka. Adakah anda mengetahui sebarang masalah berkenaan air influen yang rosak? Tidak sama sekali. Mengapa anda tidak mengetahui sebarang masalah berkenaan air influen yang rosak? Ini kerana saya belum lagi bekerja dan bertanggung jawab semasa berlakunya masalah air efluent yang keluar ke longkang luar pihak syarikat. Diminta pihak pembela untuk menanyakan soalan ke atas saksi. Encik Muhammad Izaham bin Abdul Rani, adakah anda bertanggungjawab ke atas bahagian teknikal dan penyelenggaraan pada tahun 2015? Pada tahun 2015, Dr. Hui Eng Teng merupakan Presiden bahagian upstream kumpulan QSR dan pihak syarikat adalah salah satu syarikat di bawah penyeliaan beliau dan mengesahkan bahawa Encik Lee Cheng Fok adalah pengurus besar yang bertanggungjawab ke atas bahagian teknikal dan penyelenggaraan. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Pihak panel memberi peluang kepada pihak pendakwa untuk menyoal saksi sekiranya ada. Tidak ada soalan lagi. Baiklah, memandangkan kedua-dua pihak telah selesai dengan kes masing-masing dan juga telah selesai memanggil saksi masing-masing, panel mahkamah dengan ini meminta kedua-dua pihak untuk menggulungkan kes masing-masing. Kita mulakan pergulungan kes dengan pihak pembela. Dipersilakan. Baiklah, berdasarkan keterangan dan jawapan yang diberikan oleh saksi, dapatlah saya simpulkan bahawa pihak yang tertuduh sama sekali tidak bersalah kerana beliau tidak bertanggungjawab mengenai hal tersebut, memandangkan setiap kaki tangan mempunyai peranan yang berbeza-beza dan pihak yang tertuduh hanya bertanggungjawab ke atas loji rawatan air sisa dan air yang dikeluarkan daripada loji rawatan air sisa tersebut. Dalam pada itu, kegagalan PAM tidak berfungsi adalah terletak pada tanggungjawab Encik Azman Zainal dan hal ini sama sekali tidak dinafikan oleh pihak syarikat. Bahkan, hukuman yang dikenakan oleh pihak syarikat ke atas pihak yang tertuduh juga amat keras. Seterusnya, penggulungan kes dari pihak pendakwa. Dapatlah saya simpulkan bahawa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pihak syarikat adalah tidak bersalah. Dalam hal ini, memandangkan pihak syarikat tidak mengetahui mengenai surat dan notis yang dihantarkan oleh pihak JASNS pada bulan Januari 2015 berkenaan kesalahan iaitu tidak mematuhi Undang-Undang Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Persidangan akan berehat selama 15 minit untuk memberi peluang kepada pihak panel untuk membincangkan keputusan kes. Persidangan akan diteruskan. Setelah melakukan perbincangan, pihak panel sebulat suara menyatakan bahawa pihak tertuduh tidak bersalah atas pertuduhan nomor 5 kerana didapati bahawa pertuduhan tersebut meragukan. Ini kerana keterangan menunjukkan bahawa jawatan Encik Lee Cheng Fok
telah diambil ahli oleh Encik Muhammad Rizal Ismail pada 1 hari bulan Julai 2015 dan ia menunjukkan bahawa tugas dan tanggungjawab untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi pihak syarikat adalah terletak pada Encik Muhammad Rizal Ismail dan bukannya pihak yang menuntut. Seterusnya, pihak panel juga mendapati bahawa panel siasatan telah mencapai keputusan yang salah sehingga pihak yang menuntut telah dipecat kerja oleh pihak syarikat pada 20 hari bulan Oktober 2015 akibat keputusan yang dilakukan. Pihak panel juga memutuskan bahawa pihak syarikat gagal untuk membuktikan atas imbangan kebarangkalian bahawa pembuangan kerja pihak yang menuntut oleh pihak syarikat adalah dibuat atas sebab atau alasan yang adil dengan merujuk pada kes Ngiam Giok Moy dengan Pacific World Destination di Sdn Berhad pada tahun 2016. Dengan ini, berakhirlah siasatan dalaman kita pada hari ini dan kes. Semua boleh bersurai.